Dalam perang antara Iran dan juga Amerika Syarikat, dua-dua negara ini mempunyai kerugian yang sangat-sangat besar lah. Amerika Syarikat stok dia tengah menjunam, price market volatility, inflasi yang teruk dekat negara mereka sendiri. Dan Iran sekarang ini tengah mengalami letupan yang sangat-sangat besar lah dekat negara mereka. Kalau kita tengok dari bulan Disember sampai Januari itu memang ada protes besar-besaran daripada rakyat mereka sendiri. Especially lepas infrastruktur mereka pun telah terjejas dengan teruk dan angka korban yang semakin meningkat. Tapi ada satu negara ini tak terjejas langsung ataupun dalam kadar yang sangat-sangat minimal. Okey, risiko mereka. Itu adalah negara China. Salah satu negara yang berfikir untuk jarak masa yang panjang. China ini akan menjadi salah satu negara yang mempunyai kemenangan yang paling besar di dalam konflik ini kerana mereka berfikir untuk jarak yang sangat-sangat panjang. Apakah strategik China sampai mereka boleh berjaya ni dalam perang ini, dan prediksilah boleh berjaya dalam perang ini. Nama saya Fazil, saya buat video seperti ini untuk korang. Jangan lupa follow saya dulu untuk korang dapatkan video saya. Okey, jom, dah follow dah. Sebenarnya China dengan strategi EV mereka ini sangat-sangat berkesan untuk perang jangka masa yang panjang. Kalau kita lihatlah negara seperti Filipina, Indonesia walaupun di dalam keadaan yang lagi baik sebabkan mereka adalah industri minyak, pengeluar minyak, tetapi untuk jangka masa panjang tidak lagi begitu kita pasti. Thailand, Vietnam sekarang ini tengah struggle. Tetapi China mempunyai industri EV yang mengurangkan kebergantungan dekat minyak, EV dan renewable energy. Mereka juga mempunyai grid pengecasan elektrik yang sangat-sangat menyeluruh dekat negara mereka. Diorang ni, China ni boleh katakan yang mereka ini adalah main player dekat EV industri ni. Kalau Amerika Syarikat dengan Eropah ini adalah facility untuk R&D, research and development, mereka yang research teknologi EV ni. China adalah negara yang membesarkan dan juga memberikan impak yang sangat besar untuk industri EV ni. Mereka adapt dengan begitu cepat dan juga mempunyai sektor ekonomi yang gegasi untuk accommodate industri EV ini. Dari segi rare earth element, supply chain dia, China telah menguasai 60-70% supply chain dekat dunia ni. Sama juga dengan industri EV. Global industri EV dikuasai oleh China sehingga 60%. Kesemua pengeluar-pengeluar EV terbesar di dunia seperti BYD, Geely, Wuling, semua ini adalah daripada China. Okay. Kalau kita lihat sekarang ini strategi jangka masa panjang China, kalau market minyak sangat volatile ataupun per barrel minyak, harga minyak boleh naik ke $200 kalau dijangkalah kalau perang ini berlarutan, mungkin kebanyakan negara akan beralih ke kenderaan EV. Okeylah, kita boleh letak ke tepi kenderaan persendirian sebab penggunaan minyak yang paling banyak di satu negara itu adalah untuk kenderaan awam, bas kita ataupun kenderaan-kenderaan komersial seperti jengkaut, traktor. Semua itu menggunakan minyak dan diesel. China telah pun menguasai sektor-sektor industri, machinery industri berat. Okay? Heavy machinery ini telah pun dikuasai oleh China. Kalau korang pergi China, industri-industri EV ni bukan hanya kereta persendirian, 4-seater, 6-seater, SUV, XUV, bukan itu sahaja. Tetapi mereka juga mengeluarkan EV untuk industri kenderaan berat, bas, traktor, jengkaut, kenderaan-kenderaan untuk industri pembinaan, semuanya dikeluarkan oleh China kerana mereka dapat menguasai industri EV dan juga mereka dapat maksimiskan bateri-bateri EV ni. Supply chain mereka sangat-sangat kuat. Kalau one day, contohlah, industri minyak sangat-sangat volatile dan harganya meningkat naik ke maybe 200 barrel setong, negara mana yang akan terkesan terlebih dahulu? Negara-negara Eropah mungkin mereka ada strategic reserve, tak terkesan lagi. Tapi negara-negara seperti Filipina, Thailand, Vietnam,
Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, negara-negara yang tengah membangun ini memerlukan minyak dengan volum yang begitu banyak. Mereka ini, China boleh pursue untuk tukar kepada industri EV. Grid-grid pemasangan ini boleh diberikan oleh kerajaan China secara kita pasang dulu, kau bayar kemudian. Okey, macam Belt and Road Initiative lah kan. Mereka mungkin akan mengenakan interest yang tinggi pada masa yang akan datang. Tapi ini adalah salah satu strategi untuk China menang untuk jangka masa yang panjang. EV is the next industry. Kalau korang nampak, Trump tak habis-habis dengan drill, baby drill. Dia nak drill sangat oil dia nak drill sangat dia punya, nak maximize sangat dengan minyak dia. Tapi sekarang ini, industri EV tengah meningkat dan ianya akan lagi dipercepatkan kalau minyak sangat-sangat volatile. Sangat-sangat harga dia menaik sampai $200 per barrel. We wait and see. Kita tengok benda ni terjadi ke tak. Nama saya Fazil. Jumpa lagi dengan video yang seterusnya.